Hai, Assalamualaikum semua, nama aku Alif. Selamat kembali ke channel aku, Marjans TV. Pada hari ini aku nak menceritakan tentang industri seni. Industri seni yang di mana kalau kita bercakap pasal industri seni ni, orang akan mula terfikir pasal penyanyi, pelakon, benda-benda yang glamour tengok TV, keluar radio dan sebagainya lah. Aku secara personalnya, aku mempunyai pengalaman, tak banyak sikit, adalah juga pengalaman tentang industri-industri yang aku sebutkan tadi, industri seni tanah air kita. Dan I've been around in the industry. Bagi mereka yang kenal lah. Bagi mereka yang tak tahu tu, mana nak cerita pasal siapa aku dalam industri ini. Tetapi benda ini sangat menyedihkan bagi aku dan juga bagi penggiat-penggiat seni dekat tanah air. Kenapa seni, kenapa the industry ataupun secara seni secara generalnya dipandang sinis ataupun dipandang remeh oleh masyarakat kita? Kenapa? Bila cakap pasal kejayaan seorang penyanyi, kejayaan seorang pelakon, kejayaan seorang personality TV dan sebagainya, ini menjadi satu perkataan yang tabu bagi rakyat kita, terutamanya mak bapak. Di mana bila kita cakap pasal benda ini, benda itu menjadi satu perkara yang tak ada masa depan dan sebagainya. Kebanyakannya lebih negatif daripada yang positif. Ada juga yang menyatakan sampai orang-orang yang bergiat dalam industri seni ini sebenarnya tak penting pun. Kewujudan industri seni ini, kewujudan entertainment business industry ini adalah benda yang picisan, yang di mana mengejar kemajuan teknologi, ekonomi adalah lebih penting daripada mempunyai satu platform seni yang bagus dekat negara kita. Korang pernah tengok tak? Ada what call it, macam satu kartun, alright, kartun kecil, lukisan di mana ada satu sampan, ada satu kapal ke sampan, tak ingat. Dia cerita macam, kapal ni dah nak tenggelam, so mereka nak kena buang salah seorang daripada mereka. Dan dalam bot tu, dalam sampan tu, ada engineer, doktor, lawyer dan juga penggiat seni lah. Pelakon ke apa aku tak ingat lah, tapi dia orang seni lah. Dan mereka semua bersetuju untuk mengorbankan orang yang seni itu. Seolah-olah orang yang berada dekat dalam industri seni itu adalah orang-orang yang tak patut pun kita care, pedulikan tentang kewujudan dia. Sedangkan setiap benda yang kita lakukan di dalam hari-harian kita ini, semuanya boleh dikatakan 80%, 90% berlandaskan industri seni. The moment you tengok phone, all those graphics, the beautiful fonts on your freaking phone are from the people from the industry. What industry? Seni kreatif punya industry. Without those people, you will see a pixelated image of a pixelated graphic yang macam Roblox tu. Benda ni bermula dekat sekolah kita tau. Alright? Korang sedar tak? Sebaik saja kita masuk darjah 1, kita dah start kena bahagi-bahagi tau. Yang pandai masuk kelas ni, yang kurang pandai masuk kelas ni. Tetapi pandai ataupun tak pandainya seseorang budak itu dinilai atas faktor apa? Atas skala apa? Atas matrix apa yang mereka gunakan untuk menentukan kau pandai ataupun kau bodoh. Sistem pembelajaran kita daripada darjah 1 sampailah sekolah menengah dan benda semua ni are based on hafalan. Kau kena hafal teori, kau kena hafal formula dan sebagainya, and untuk korang buat something, things like that lah. Kau faham lah maksud aku, kau mau sekolah juga. At the end of the day, kalau kau tak hafal, kau tak ingat apa benda yang kau belajar masa kau form 3, masa kau form 1, kau ada isu dekat SPM kau. Adakah itu fair untuk mereka yang tidak mempunyai daya hafalan yang bagus tetapi mempunyai daya yang boleh menyelesaikan masalah lain dengan lebih baik lagi? Adakah ini fair untuk menilai semua budak dengan matriks yang sama? Kalau satu sekolah itu ada 1000 student, adakah logik dan juga adakah ianya baik untuk kita determine siapa yang pandai, siapa yang bodoh berdasarkan satu matriks yang sama, iaitu apa? Exam. Dah masuk sekolah menengah, kena pecah lagi. Budak kelas sains, budak kelas art stream, account dan sebagainya. Apa? Orang yang kelas sains tu, yang buat bio tu, dia tak ada jiwa seni ke? Dia tak ada rasa minat ke atas seni? Kenapa? Kenapa seni tu specialized untuk orang-orang yang dikatakan orang-orang yang tak pandai ni? Yang kelas-kelas account, kelas geografi, perdagangan semua ni. Kenapa? Adakah mentaliti kita, cikgu-cikgu kita, kau pandai kau buat ni, kau bodoh kau buat ni? Sampai bila kita nak terapkan benda itu kepada anak-anak kita? Belum sekolah, masa darjah 1 tu pun kau dah kena judge. Belum kau boleh berfikir untuk hidup kat luar selepas sekolah, kau dah kena judge dah. Kau bodoh, kau pandai. Bodoh dan pandai itu berdasarkan matriks apa? Untuk menjadi satu negara yang maju, pergerakan ekonomi, pergerakan seni, teknologi dan sebagainya haruslah seiring. Penilaian seni ini digunakan firstly semasa wujud tamadun dulu. Kalau kita nak kenal sebuah tamadun itu, semuanya berdasarkan apa? Adakah berdasarkan tentang diorang punya ekonomi? Adakah berdasarkan diorang punya teknologi semata-mata? No. Kita
kenal sesebuah tamadun itu, bagaimana tamadun itu maju berdasarkan seni bina, berdasarkan apa benda yang mereka lakukan, the architecture, the what they call it, the painting, the drawings. Orang-orang negara maju boleh appreciate benda ni. Untuk mengenal sesebuah tamadun itu, untuk mengenal sesebuah masyarakat itu, ini bermula dengan pengenalan seni di dalam industri mereka. Kalau kita tidak boleh menilai, kalau kita tidak boleh appreciate seni, kita tak boleh nak menentukan mana baiknya, mana indahnya seni itu yang halus di dalam jiwa kita, how do you want to be a person that really cares ataupun mempedulikan tentang orang lain? Sebab itulah negara-negara yang tak maju, mereka kejar teknologi, mereka kejar pembangunan, mereka kejar revolusi perniagaan dan sebagainya, sebab mereka cicirkan seni, dan at the end of the day mereka tidak mempunyai satu empathy yang kuat dalam diri mereka. They do not think about other people's punya suffering. Contoh dekat negara seperti India, yang India yang kotor sebagai apa semua tu sebab apa? Yang tandas tak ada, rosak gila semua. Sebab apa? Kenapa mereka nak fikirkan tentang sampah sedangkan orang lain pun tak fikirkan benda yang sama? Kenapa aku nak sibuk jaga sampah aku sedangkan orang lain pun buat benda yang sama? Itulah mentaliti yang ada dekat negara-negara yang nak membangun ni, ataupun negara-negara miskin. Mereka tak ada masa nak fikir empathy tentang masalah orang lain, tentang kesusahan orang lain, sebab sendiri susah. And how do you think they can appreciate arts? Sebab itulah dekat negara kita, industri seni sangat-sangat teruk in terms of bayaran, in terms of penerimaan benda-benda kreatif yang baru. Susah untuk kita berjaya dekat dalam industri ini. Lebih mudah untuk sesebuah company seperti ini mengadakan konsert internasional yang bawa artis daripada luar untuk pergi ke luar Malaysia, ke negara-negara jiran yang lain, berbanding melakukan konsert yang besar bersama artis international di negara sendiri tanpa perlu kau membayar certain orang. If you trying to go clean, it's very hard. Lagi mudah untuk kau buat konsert dekat Singapore, lagi mudah kau buat konsert dekat negara-negara luar. Sebuah company tempatan yang didaftarkan dekat negara ini yang ingin membangunkan industri seni tanah air sukar untuk mendapat perhatian. Company ini telah bawa lebih daripada 10 act ataupun 10 band atau artis ke luar negara untuk mereka mengadakan persembahan. Tapi kat dalam Malaysia punyalah susah untuk mereka bergerak. Bukan nak kata itu je, banyak artis-artis yang bagus, band-band yang bagus, ada lagu-lagu yang sedap, bagus, tetapi tak boleh keluar dekat radio. Sebab apa? Sebab yang hantar. Sebab apa? Sebab yang hantar lagu ke radio tu tak bagi sekali voucher makanan kat hotel, tak bagi sekali voucher holiday, tak bagi sekali benda-benda yang manis untuk program manager masukkan lagu-lagu artis-artis sedap ni kat dalam playlist mereka. Berlaku daripada tahun 1985-84. Benda yang sama dekat RTM, benda yang sama dekat semua radio station yang ada sekarang. Tak nak main lagu sebab apa? Sebab terlampau panjang. Cuba engkau hantar lagu yang panjang tu pergi kat program manager, bagi sekali awet untuk pergi makan dinner. Lagu sejam pun dia boleh bagi main. Aku boleh cakap macam ni sebab aku ada kat dalam industri. Kalau korang tak percaya, korang boleh cari interview hotel-hotel Roslan Aziz dan sebagainya dan bercakap tentang radio industri daripada dulu sekali. Oh, susah lah, market tak nak dengar lah, market tak suka lah, apa benda semua ni. Macam mana kau tahu selagi kau tak buat benda tu? Itu juga adalah salah satu punca industri kita rosak, industri seni. Kerana apa? Kerana the art appreciation, cara mereka menilai arts itu, cara mereka appreciate art itu salah. Sukar untuk menerima benda baru, lagu yang sama, tak kira dah zaman ke mana pun, yang balik-balik lagu yang sama diputar ulang. Sebab apa? Sebab kata, oh lagu tu je yang boleh jual, lagu tu je yang orang nak dengar. Sedangkan kau tak pernah cuba untuk mempertengahkan benda-benda yang lagi bagus. Malaysia ni sangat-sangat unik. Kenapa? Sebab kalau engkau bagus, engkau susah. Orang kita tak suka orang bagus. Apabila dalam recording label, kat mana-mana ada barang bagus, ada benda bagus nak diutarakan, nak diketengahkan, dia tak suka. Sebab apa? Sebab macam-macam perkara kena buat, kena ambil risiko, kena buat itu, kena buat ini, macam-macam kerja diorang kena buat untuk bagi yang bagus ini dipertengahkan. Cuba, tak kira lah apa-apa industri sekalipun, cuba kalau kau bagus, kau bagi cadangan, bagi tuin apa semua kat bos-bos apa semua, benda-benda tu akan ditolak. Sebab apa? Sebab susah untuk buat. Sebab benda baru, benda yang baik itu susah untuk dilaksanakan. Dan kalau kau utarakan benda tu, engkau akan dipandang macam, kau dah kenapa? Kita buat je lah macam biasa. Dan kau akan dibenci. Itulah realiti. Apa pendapat korang tentang perkara ini? Tentang perkara yang berada dekat tanah air kita mengenai industri seni dan juga dan masyarakat. Kenapa kita tak boleh nak appreciate hasil seni ini? Kenapa kita nak
ada perbezaan dan jurang yang sangat besar antara mereka di dalam industri seni dan juga mereka yang berada dekat dalam industri yang biasa. Kenapa kita nak kena ada jurang di antara student-student kita, anak-anak kita, orang beraliran sains dengan orang yang beraliran seni? Kenapa perlu ada that barrier gap? Cuba korang fikirkan, kenapa ada this big huge gap antara dua pihak? Kalau korang boleh tahu kenapa kena ada gap ini, korang tuliskan komen kat bawah. See you guys on my next video. Thank you so much for watching. Take care guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.